Ini kali pertama jumpa pelajar Madinah secara beramai-ramai setelah berpuluh-puluh kali dijemput. Tak tahu ilmu apa Afif guna dan terpaksa juga datang pada malam ni. Ana tak cadang nak cakap panjang, tapi ana ada poin yang panjang untuk disampaikan. Yang pertama, secara ghalibnya masuk universiti, tempoh di universiti itu hanya 4 tahun. 48 bulan. Kira hari itu berapa hari je sebenarnya. Tempoh yang cukup singkat untuk satu perjalanan yang amat jauh. Yang akan menentukan masa depan seorang yang satu masa orang akan panggil dia ustaz. Mungkin dia mengaku dia ulama. Ya, mungkin dia duduk dalam ifta. Mungkin dia duduk tempat bagi nasihat agama. Dan mungkin lagi dahsyat dia jadi penunggang agama setelah itu. Ya. Cukup ke tempoh 4 tahun? Tak ada siapa yang tahu. Ya. Ana ingat ana pernah terbaca satu ketika Abu Ali Ad-Daqqaq, alim yang besar. Ya. Ramai anak murid datang hatta daripada Khurasan, jauh. Yang datang dari jauh ni, ya, dia minta kelebihan kerana dia jauh. Dan dia minta agar Tok Guru bagi perhatian lebih kepada dia. Abu Ali Ad-Daqqaq kata, anakku, menuntut ilmu ini bukan soal kamu datang dari jauh ataupun daripada dekat. Tapi soalnya kamu nak menuntut ataupun tidak. Ya. Tempoh 4 tahun, tempoh yang amat singkat. Amat singkat. Ya. Antum percayalah, 4 tahun tu terlalu singkat. Dan tempoh inilah tempoh yang amat penting untuk bentuk karakter diri pada masa hadapan. Ana pernah duduk fatwa kebangsaan. Ya. Dan ana pernah bentang paper dalam fatwa kebangsaan sebelum ana jadi mufti. Dan ana pernah berhujah dengan salah seorang mufti yang sekarang ni masih mufti lagi. Waktu tu ana belum mufti, dia dah mufti dah. Ana tak mufti pun dia masih lagi mufti. Yang tak tahu rukun qiyas. Ya. Benda yang amat basic. Tak tahu apa masalah dia. Tapi sebab tu marhalah jami'iyah, ya, peringkat ijazah yang pertama ni cukup penting. Dan jangan sesekali ambil mudah. Ya, jangan anggap kita tahu sedangkan sebenarnya kita tak tahu. Yang lagi teruk, kita belajar ikut muqarrar. Sedangkan kitab tu dah ada. Maka kita baca sekadar muqarrar. Dan itu bukan silap pensyarah kita. Silap kita sendiri. Ya. Sebab tu sanan yang pertama, 4 tahun tu tempoh yang amat berharga. Berjaya 4 tahun tu, insya-Allah yang lain-lain itu tidak akan jadi masalah. Yang kedua, tabiat menuntut ilmu daripada zaman dahulu hingga ke hari ini, dia kena ada sifat hidup susah, berfakir. Ana tak tahulah, anak Azhari memang fakir sungguh. Ya. Syekh Mahmud dia tak setuju kita cakap berfakir sebab yang dekat sini dibagi segala-galanya. Ya. Kami duduk di Al-Azhar, duduk dengan Arab yang memang amat daif. Ya. Masakin. Ya. Lagi dahsyat waktu tu kita pergi ke Mesir. Ya. Dan kita di antara aqallul qalil. Baitul Mal pun tak nak bantu. Tak nak bantu. Duit zakat ada, tak nak bantu. Memang ghurabat sungguhlah daripada ujung kampung. Ya. Yang memang layak, lebih layak daripada layak. Ya. Daripada 8 asnaf tu mungkin 4 asnaf dia layak. Ya.
Datang jawapan daripada zakat, kami tak bantu pelajar agama luar negara. Ya. Ya. Jadi antum yang bertuah dekat sini, kalau kufur nikmat, memang layak dapat azab lah. Ya. Memang layak dapat azab. Ya. Sebab itu, amalkan hidup itu berfakir sewaktu menuntut ilmu. Baru kita tahu betapa kita berhajat kepada ilmu yang cukup besar. Dan baru kelak, apabila Allah bagi amanah kepada kita pegang apa-apa jawatan, kita pegang tanggungjawab itu sebagaimana yang diamanahkan kepada kita. Soal orang suka tak suka itu masalah dia. Masalah kita ialah kita bertanggungjawab beramal dengan ilmu yang ada pada kita. Ya. Orang yang ada ilmu, dia ada maruah diri. Ya. Dia tak boleh dijual beli. Ya. Tak kira siapa pun. Ya. Kita baca kitab, baca Quran, baca hadis. Semuanya kita rasa kita boleh buat. Tapi kelak bila kita masuk gelanggang yang sebenar, boleh tak sebut, ampun tuanku, perkara ni salah. Padahal umum dah, boleh. Ya. Sebagai orang yang ditanya, mampu tak kita sebut? Ampun tuanku, tak boleh tuanku. Tak ada kaul yang lain ke yang kata boleh? Ya. Tapi kalau kita asal kita memang berfakir, ya, nahnul fuqara'u ilallah, kita tak berhajat kepada manusia. Maksudnya kalau kita disusahkan, kita tak pelik sebab kita pernah lebih susah daripada itu. Ya. Sebab tu, ya, anak-anak sekalian, kita rebut dunia ni takkan habis. Ya. Kita balah dengan orang, perbalahan itu tidak akan selesai sebab orang dah balah lama. Sebab itu jangan takut pegang yang benar. Ya. Sebab akhirnya yang benar itu akan ada orang yang mengikutinya. Ya. Kita nak ke tak nak ke, akan ada orang yang mengikutinya. Ya. Sebab itu waktu menuntut ilmu, tuntutlah ilmu itu sebagai satu rezeki yang kita kejar. Soal keduniaan yang lain tu tunggu dulu. Tunggu dulu. Nanti sampai masa dia. Ya. Yang kita bimbang bila sampai masanya kita tak bersedia. Ya. Sebab tu pesanan Nana ialah biar kita sentiasa ada sifat kita berfakir untuk mencari ilmu, dan ilmu ini sesuatu yang kalau kita tak merendah diri, kita takkan dapat. Kalau kita tak kejar, kita takkan dapat. Tak tahulah dekat Madinah sejuk dia macam mana kan. Pengalaman Nana kat Azhar dulu, tak ada pilihan, kena naik bas. Pagi-pagi, sejuk. Ya. Nak pegang besi itu ketal tangan. Ya. Kalau tak pergi, kita tak dapat peluang. Orang lain sedap bawah lihaf. Tapi sebab kita fakir, tak ada pilihan, tak boleh nak belajar sampai patut 4 tahun belajar 5 tahun ke, 8 tahun ke, 10 tahun ke. Sama tua dengan Abul Hol ke. Tak tahu Abul Hol? Eloklah tak melancong ke Mesir. Sping tu. Ada ramai yang belajar kat Mesir sama tua dengan Abul Hol. Alim. Ya. Sebab tu mujahadah untuk memperolehi ilmu ini sesuatu yang akan jadi maruah pada ilmu yang kita dapat. Yang orang tak boleh nak jual beli daripada diri kita. Yang ketiga, ya, dah 9.45, dekat pukul 3 pagi. Yang ketiga, yang ni pun amalan daripada zaman berzaman. Kena mulazamah asyuyukh. Tak ada pilihan. Mulazamah asyuyukh. Ya, di jamiah ramai, milian. Dan ramai yang bersedia untuk kita khidmat dengan dia. Ya. Di Nabawi, di masjid, lagi ramai syuyukh yang tua-tua, bukan sikit-sikit, yang barakah ilmu mereka. Ya.
yang kelak bila dah tak ada kat sini, baru kita rasa kita kehilangan. Ya. Kami kat Mesir dulu paksa pergi rumah syuyukh. Pujuk. Dan antum pun tahu orang Mesir itu fuqara, masyayikh fuqara. Ya. Dan anak-anak murid pun fuqara. Ya. Kita bagi sedekah kat syekh, guru kita. Dan kita tak ada duit. Ya, semata-mata kita nak mulazamah. Ya. Sebab tu, bila kita mulazamah syuyukh, tujuannya tak ada lain. Agar kita dapat bukan hanya mewarisi ilmu dia, kita dapat adab dia, kita dapat akhlak dia. Ya. Dan itu barakah yang akan kekal pada diri kita. Ya. Di Masjid Nabawi, peluang yang luar biasa. Yang orang lain luar, ya, berebut, berusaha mencari. Zaman antum mungkin barangkali amat beruntung atau ada macam contoh Syekh Saleh Usaimi yang betul-betul berusaha, ya, mewujudkan, ya, pelbagai cara untuk menghidupkan ilmu. Masyayikh yang lain yang amat hebat walaupun mereka tidak terkenal, yang macam ni, ya, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian kena usaha betul-betul. Ya, sebab masa tu terlalu singkat. 4 tahun ni tak ada apa. Singkat sangat, sekejap sangat. Ya, dan kalau tak rebut peluang ni, peluang tu tak akan datang lagi. Dan ilmu ini pun sifat dia macam kuda yang liar. Kalau kita tak latih, setiap hari dia akan lari daripada kita. Ya. Bila kita mula sibuk kepada perkara yang lain, yang ni yang anda nak sebut yang keempat, iaitu bila sibuk duduk Madinah, ramai orang tawarkan nak ambil jadi menantu, sibuk nak kahwin. Tunggulah. Sekejap lagi dah tamat kahwin lah, 4 sekaligus pun tak apa. Dah nak sangat ambil jadi menantu. Ya, biarlah setiap perkara itu dilakukan apabila sampai masanya. Ya. Ataupun minta maaf nak sebutlah sibuk duk cari extra income. Ya. Ana terbabit dengan jamaah haji umrah ni dari tahun 98 ataupun 97. Ya. Zaman adik-adik kita di Madinah mula belajar jadi mutawif. Ya, lepas ceramah dalam bas jual minyak wangi. Ya. Yang kadang-kadang kita kesian. Yang kadang-kadang ceramah pun anda terpaksa cuit. Dek, salah fakta tu, dek baca balik, dek. Ya. Pada anak, yang tu di antara sesuatu yang seboleh mungkin elakkan. Sebab bila kita dah rasa nikmat dapat duit tu, nikmat menuntut ilmu itu akan mula pudar. Dia akan jadi lain. Sebab nikmat menuntut ilmu itu sesuatu yang akan menyebabkan manusia itu dia tak fikir benda yang lain. Antum boleh tengok, ya, mungkin ada abang-abang yang buat master, buat PhD. Mereka tak ada masa hatta untuk diri dia sendiri. Anda masih ingat waktu dia Al-Azhar, antara syuyukh kami yang mengajar usul fiqh. Dia pernah mengajar di Saudi, anda tak pasti dia mengajar di Madinah ataupun tidak. Syekh Al-Muslihi nama dia. Dia kata kalau kamu nak jadi alim, kamu kena bahagi satu hari 24 jam itu kepada 3 masa. 8 jam membaca, 8 jam menulis, 8 jam untuk perkara lain. Bukan 8 jam tidur, 8 jam berjalan, 8 jam sembang. Tak. Ya. 8 jam baca, 8 jam menulis, 8 jam untuk khidmat diri yang lain. Ya. Kalau tak boleh buat benda tu, dia kata, cari benda lain lah. Ya. Sebab tu, ya, peringkat awal ini, ya, jauhi diri daripada gangguan apa sahaja perkara yang menyebabkan kita lari daripada matlamat asal datang ke sini untuk menuntut ilmu. Ya, untuk berterusan mencari ilmu. Ya. Ana lama terbabit datang ke Mekah, Madinah. Kerana ana jadi penasihat ibadat haji. Ya.
sekitar tahun 2000-2001 selama hampir 10 tahun. Ya, duduk jawatankuasa ibadat, penasihat ibadat tabung haji. Ya. Ana banyak muamalah dengan anak-anak di Madinah ni. Yang cari damnya, cari korbannya, cari badalnya, cari apanya. Ya. Aku tahu semua hampa punya rahsia. Tak payah buatlah. Ya, tak maaf lah, jangan buatlah. Jangan buat. Ya. Walaupun kita ada hasrat, tapi kalau yang ada tu kurangkan. Ya. Sebab ini tempoh yang amat bernilai. Ya. Kerana besok satu masa kita tak tahu Allah Ta'ala nak bagi apa kat kita. Ya. Kita tak tahu. Ya. Dan apabila kita ada kekuatan ilmu, kita boleh duduk di mana sahaja tempat yang kita ada ilmu dan kita akan berani berhujah, ya, dengan apa yang kita ada. Anda masih ingat kalau tak silap 98 atau 97. Pertama kali ke tahun kedua ke duduk dalam muzakarah haji peringkat kebangsaan. Timbul soal mahram, safar mar'ah. Ya. Syuyukh ramai ahli jawatankuasa bernasihat. Kita ni budak baru. Datang Mesir cikai pula tu. Ya. Mesir mana ada yang dapat jahit jidan, apatah lagi imtiaz. Ya. Dakatirah di Mesir sebut al-imtiaz lillahi ta'ala. Jahit jidan lil malaikah. Ya, jayid lil asatizah amma maqbul falakum. Ya. Alhamdulillah dapatlah jayid tu. Level asatizah lah barangkali. Ya. Kita tanya kepada syuyukh tentang safar mar'ah. Ya. Yang mana, ya, barangkali sebab pengaruh duduk di Al-Azhar itu agak terbuka. Mereka kekal sebut soal mahram. Ya, walaupun ana bawa hujah soal apa nama ni, jamaah an-nisa al-mu'minat, tak terima. Punya tak puas hati. Cakap lagi, boleh tak saya sebut beginilah. Saya tahu sebahagian ahli jawatankuasa ni isteri kerja, anak belajar kat New York, ya, saudara perempuan kerja kat Tokyo. Boleh ke dia safar dalam keadaan macam tu? Mungkin sebab tu anda kena tuduh Wahabi lah kot. Padahal kita tak ikut nas pun dalam keadaan macam tu. Hanya kita nak faham fik itu bagaimana. Pergi Mekah, umrah, haji, kena ikut nas. Yang duk hari-hari tu musafir JB pergi ke Kuala Lumpur tu, tak payah ada mahram. Ya. Tujuannya bukan nak soal bagaimana kita nak melihat hukum. Tapi kita kena konsisten apabila sebut soal hukum. Ya. Dan kalau kita tidak konsisten, kita jangan bercakap tentang hukum syarak. Ya. Sebab kita nak level pemikiran mereka yang berbincang soal agama ini pergi bawa fiqh itu hidup dengan kehidupan semasa. Ya. Kalau tidak, kita akan hadapi kesukaran untuk menjadikan agama kita sesuatu yang relevan dalam kehidupan pada hari ini. Ya. Dan pada masa itulah, ya, barangkali, ya, kita gunakan ilmu yang kita tuntut 4 tahun sebelum tu. Ya. Jangan waktu masih menuntut ni duk cari syuhrah yang bukan-bukan. Ya, sabar dulu. Nanti bila masuk medan amal yang sebenar, belajar alam medan amal yang sebenar. Ya, kadang-kadang kita fikir masyayikh kita berani untuk berijtihad, padahal mereka tak berani. Maka macam mana kita yang jadi terlebih berani? Ya, sebut lagi soal muzakarah haji peringkat kebangsaan. Ana lupa apa isu dia. Tapi ana pernah sebut, ya, kepada mereka, almarhum Datuk Dr. Harundin. Termasuk siapa lagi waktu tu, ramai. Tan Sri. Kita ni ustaz kampung daripada Sarawak pula tu. Tak ada siapa-siapa lah. Kita tengok orang lain tak berani tanya, kita tanya lah. Ya, ana kata, yang ni kita tak boleh buat ijtihad yang baru ke? Atas ni jamaah minasyuyukh. Ya, tiba-tiba Datuk Dr. Harundin jawab, ya ustaz,
Kita terhormat juga lah orang tua panggil kita ustaz. Ya. Kami ni mukallid. Punya tak puas hati ambil balik mikrofon. Datuk, kalau Datuk mukallid kami kat bawah ni apa? Apa istilah yang lebih bawah daripada mukallid? Ya. Sebab itu kita kena buka ruang perbincangan soal agama kita. Tetapi bagaimana kita nak buka kalau kita tak ada kemampuan? Tempoh 4 tahun tadi dok sibuk buat benda lain. Tiap hari update Facebook lah, pergi kedai kopi pun letak Facebook, jumpa Bangla letak Facebook. Ya, enta kalam kasir, anak kalam mudir. Ya, Dr. Mahmud cakap tadi, kerana Bangla ni lah, Arab kat sini rosak bahasa. Bahasa Arab dia rosak sebab Bangla. Punya hebat Bangla punya pengaruh. Ya, jadi, sebab itu, ya, kita kena buat sesuatu itu apabila telah sampai masanya dan hadamkan ia secara perlahan-lahan. Sebab perkara ni berat, sukar, ya, berhajat kepada masa yang panjang, ya, dan berhajat kepada keinginan yang luar biasa. Kalau tak, kita akan, ya, jadi orang yang sama ada, ya, menentang arus membabi buta atau tenggelam kerana rasa tak boleh buat perubahan. Dilema kita kat Malaysia sekarang. Ya, dilema kita kat Malaysia. Mana dah pergi seruan untuk menegakkan Islam? Mana dah hilang seruan untuk menegakkan hukum syariah? Hilang habis dah. Hilang habis dah. Ya. Barangkali sebahagian yang lulusan agama ataupun ada keinginan agama, dia pula yang mempertahankan sistem yang sebahagian besarnya masih tidak Islamik. Sedarkah kita bahawa tudung itu dipakai bukan kerana syarak? Tudung itu dipakai kerana trend. Ya, kerana trend, kerana dia Melayu. Kalau dia tak pakai tudung, nanti orang kata dia bukan muslimah. Dan mungkin dia pakai tudung, dia tak solat pun. Dan mungkin dia tak pakai tudung, dialah yang mempertahankan segala undang-undang sekular yang kita perangi daripada zaman dahulu. Ya, kalau kita faham. Yang lagi dahsyat, yang duduk di mahakim syara'iyah. Betul ke mahakim syara'iyah? Atau hanya mahkamah, ya, keluarga? Ya, ataupun hanya mahkamah undang-undang keluarga yang hanya sebahagiannya Islam, yang sebahagian lain wallahu a'lam ambil dari mana. Ya, sedarkah kita bahawa itu cabaran pada kita? Ya, sedarkah yang lulusan agama yang duduk jadi hakim, jadi qadi dekat situ, bahawa mereka mendapat istikhlaf daripada waliul amri? Ya, mahkamah itu bukan dia punya. Dia wakil kepada, ya, imamul muslimin, pemerintah. Ya. Sedarkah yang duduk di atas mahkamah itu bahawa talak itu ada talak sunni dan ada talak bid'ai? Ingat ke dia waktu dia duduk kat kuliah dulu bahawa talak bid'ai itu sesuatu yang berdosa? Apa sebab berdosa? Memanjangkan tempoh haid wanita yang ditalakkan. Ya. Dan tiba-tiba dia tangguhkan kes itu berbulan-bulan. Suami yang mentalakkan isteri dalam keadaan suci, ya, dan yang disetubuhi, ya, talak itu jatuh tetapi suami berdosa kerana memanjangkan tempoh 1 bulan. Bayangkan yang duduk di mahakim syara'iyah, yang lulusan agama, barangkali dari Madinah, dia memanjangkan tempoh talak itu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kat mana syarak yang dia belajar? Ya, kita laksanakan siasah syara'iyah atau syariah yang disiasahkan. Yang ni kita kena sama-sama fikir. Kalau tak, agama kita masih duduk di belakang. Orang tak tengok. Sebab orang rasa dia tak ada kaitan dengan kehidupan semasa dan bahkan menyusahkan kehidupan semasa. Ya? Sedarkah kita bahawa kita dikawal oleh mereka-mereka yang nak menegakkan undang-undang sivil yang dibawa daripada Queen Elizabeth? Sedar. Ya.
Dan kita disebut bahawa undang-undang sivil itu mengatasi syarak. Dan yang menyebut ini yang Muslim. Kalau dulu penjajah yang sebut itu tak pelik. Ya. Dan sepatutnya bila dah yang Muslim ni dan sebahagiannya pun faham agama, mereka yang sepatutnya berusaha memartabatkan agama kita. Ini bukan soal politik, ini bukan soal parti politik, ini soal bagaimana peranan asatizah memahamkan mereka. Ana bagi contoh. Ya. Ana masih ahli Majlis Agama Perlis lah. Bila ana tengok takrif mustautin itu adalah sekadar umur ijtihadiyah pandangan para ulama. Ya. Bukan nak bagi entah kahwin 4 dekat Perlis. Tidak. Nak bagi faham apa syarat al-istitan. Kenapa ada syarat istitan? Ya. Ya. Betul ketiga hari. Kenapa bermukim jadi syarat dia lain? Kenapa mustautin syarat dia lain? Kenapa dia ada perbezaan? Padahal dia dua perkara yang hampir sama. Ya. Dan kenapa pula undang-undang mahkamah syariah kita bagi syarat kena ada mustautin? Dan bila mustautin pula, bila dia nak bawa kes dia ke mahkamah syariah, tak boleh pula sebab dia berasal dari Selangor. Tak boleh bawa kes dia di negeri yang lain. Sedangkan kalau balik kepada istilah syarak, sesiapa pun yang duduk di negeri yang diperintah oleh pemerintah yang Muslim, kalau ada berlaku pertikaian tentang hukum syarak, dia nak mengadu kepada siapa? Ya, dia kena mengadu kepada hakim wilayah di situ. Bukan balik kampung semula dia nak mengadu. Ya, dia duduk kat sini, ya, siapa waliul amri dia? Pemerintah yang ada dekat situ. Tapi kita diperolokkan kerana kita sendiri yang mencipta perkara seperti itu. Ya, ini cabaran semua. Ya. Dan ini perkara yang tidak timbul soal syuhrah ataupun tidak, tapi soal kita nak fikir letakkan syarak itu sesuatu yang relevan pada zaman kita. Ya. Dan kalau kita tak tuntut ilmu ni waktu duduk di jamiah, ya, selepas jamiah lagi susah nak tuntut. Ya. Ana tu serang sebut, barangkali berkali-kali ditawarkan untuk duduk jadi jawatankuasa penasihat keuangan ataupun bank. Ana tak nak terima. Tak mau terima pun. Sebab kita tak pernah belajar bank. Enta belajarlah muamalat kat universiti. Sama ke dengan bank yang ada? Ya. Dan tanyalah yang duduk di situ, dia faham ke bank tu apa? Ya, ada pandangan, ijtihad, mazahib. Tapi kalau kita tak menguasai sesuatu perkara itu, jangan masuk ke dalamnya. Kalau tidak, kita akan mencipta perkara-perkara yang ajaib. Jam 10 dah. Ya. 3 poin lagi. Yang kelima, duduk kat sini, anak duduk dengar sampai berapa? 100 berapa negara? 80? Ambillah peluang. Wujudkan jaringan ke seluruh alam. Baru kita rasa Malaysia itu terlalu kecil. Pergi. Ya. Safir. Tajid. Iwadan. Tufariquhu. Tak hafal syair tu. Oh, tak ambil 4 senawi lain tak. Kami hafal syair tu dulu. 2 rangkap je lah syair Imam Syafi'i. Nak bagi luluh 4 senawi. Ya. Berkawanlah dengan orang lain. Baru kita hargai apa yang kita ada. Ya. Dan wujudkan jaringan dakwah ke seluruh alam. Baru kita semangat itu sentiasa membara. Ya, peluang seumur hidup yang tak akan dapat tempat lain. Ya. Ana pernah duduk Oxford setahun. Ya. Dikatakan universiti paling hebat di dunia. Hari pertama sampai nak tengok, ya Allah, buruknya bangunan, macam aku duduk kat Mesir pula. Dan ana hadir ada satu seminar antarabangsa, perbincangan di antara golongan, ya, pelbagai mazhab Kristian dengan golongan etis. Daripada sejauh New Zealand, seluruh alam sampai ke Kanada yang datang
Ya. Ini dunia berubah. Mereka dah lama berubah. Dan kita tak ambil yang baik. Yang buruk banyak kita ambil. Seminar antarabangsa, profesor segala maha guru datang. Ya. Maha kasawisah datang. Ya. Mereka ada perdebatan tahunan. Ya. Soal yang beragama ni nak menyatakan agama itu masih relevan. Yang etis ni memang dia nak suruh agama tu habis. Ya. Tapi yang menariknya, mereka tak sibuk benda yang remeh-temeh. Seminar tu dalam dewan kuliah yang kecil je, padat, ya, sempit, ya, tak teratur. Tapi yang datang tu, ya, orang-orang yang ahli akademik yang hebat. Ya, minum pagi pun tak bagi. Cuba kat Malaysia kita kena macam tu. Next election tak menang dah calon tu. Ya, siap bagi pengumuman siapa yang nak minum, kat belakang ada balang air panas, teh ada kat tepi situ, ambil air panas secukupnya, letakkan teh. Kalau berasa nak makan biskut, makan yang plastik dah buka. Yang belum buka, jangan buka lagi. Makan tengah hari, siap umum. Dekat luar sana ada kedai-kedai jual sandwich dan sebagainya. Silalah menikmati. Bayar sendirilah. Malam nanti nak dinner, kena bayar. Tak bayar tak boleh datang. Dan orang datang sebab apa? Itu point dia. Bukan sebab dia nak makan. Dia nak connection dengan orang lain. Dia nak ada hubungan. Dan sekarang antum duduk di tempat yang kita tak tahu satu masa kawan sebilik kita tu jadi apa. Ya, di negara ni dia akan jadi apa. Ini bukan soal dunia, ini soal kita meluaskan rangkaian dakwah dan hubungan kita. Ya. Yang keenam, yang ni perkara biasalah. Ya, Jamiah Islamiah ni, ya, hasrat awal Syekh bin Baz tu luar biasa. Ya, hasrat awal Malik Saud luar biasa. Ini amanah, ya, kepada sesiapa pun yang belajar, yang duduk di sini. Yang ketujuh, perkara yang anda rasa kita agak kehilangan akhir-akhir ini secara yang amat jelas kepada lulusan, ya, yang belajar agama Islam. Tak kira universiti mana. Lulusan pengajian Islam semakin ramai. Tapi doa kita rasa macam tak cukup. Kat mana hilang? Hamasah untuk berdakwah kepada yang benar itu, ya, bukanlah tak ada. Tetapi dakwah itu banyak kepada sesuatu yang orang nak, bukan yang agama nak. Kita bercakap untuk sesuatu yang orang yang suka nak dengar. Adapun yang orang tak suka nak dengar, kita tak mahu sebab takut jap lagi orang tak jemput lagi kali kedua. Ya. Yang ni kita kena pegang betul-betul. Kita belajar agama kita adalah doa. Mahu tak mahu, itu beban yang kita pikul. Dan ilmu agama ni, kita kena bayar zakat. Zakatnya ialah dengan mengajar orang lain. Bukan perlu banyak pun. Bukan perlu banyak pun. Surau sebelah rumah tu cukup. Ya. Tapi apabila kita tinggalkannya, yang paling dekat dengan kita pula jadi pusat kerosakan. Ya. Dan bila kita nak bercakap, tak ada siapa dengar. Kita bercakap. Ya. Sebab itu, kita penuntut ilmu agama kita adalah pendakwah. Beban yang kita kena bawa sampai bila-bila. Tanpa jadi pendakwah, tak ada faedah kita menuntut ilmu agama. Ya. Dan ilmu itu hanya akan hidup apabila kita sampaikan. Bila kita tak sampai, dia akan hilang dengan sendirinya. Ya. Anak kadang-kadang anak sebut, anak duduk di pelbagai peringkat jabatan agama, pengurusan agama ni hampir 20 tahun. Ya. Anak sampai sebut kepada asatizah yang lulusan agama yang pegang jawatan. Antara maghrib isyak buat apa? Letih je. Entah letih tengok TV dengan letih ceramah, yang mana untung? Kadang-kadang terpaksa sebut macam tu. Ya. Bukan lama pun antara maghrib dan isyak. Tetapi kalau yang tu pun kita tak boleh nak buat, susah. Ya. Apa sebab perkara ni hilang?
Di samping semangat dakwah hilang, ya, faham tentang apa itu jihad dah habis. Dan agama kita tidak akan pergi ke mana tanpa semangat jihad berkenaan. Bukan kita nak angkat senjata, tidak. Ya, tapi kita nak angkat agama kita. Ya, akhir sekali, ya, man ista'jala syai' qabla awanihi unqiba bihirmani. Belajarlah. Ya, satu tadi ana sebut, elakkan dunia. Yang tuan-tuan fahamlah. Elakkan politik. Ya, elakkan politik. Ya. Politik itu sebahagian daripada agama kita, tapi belum sampai masanya. Nak faham politik, masuk parti politik, baru faham. Takat duduk di luar, komen CP-CP tu, tak payahlah. Baik kita komen apa yang kita tahu. Sebab dia takkan habis lagi manusia wujud. Ya. Godaan kuasa ni lebih teruk daripada godaan ratu cantik. Ya. Orang tengok ratu cantik, tak kira lah janggut entah 2 kaki panjang pun, memang entah akan tengok Masya Allah. Kalau entah tak sebut Masya Allah tu, adalah urat saraf entah yang rosak. Ya. Tapi kuasa, ya, turun dari rumah bertongkat. Sampai kat majlis jalan luruh, tak ada apa. Kuasa. Ya. Dah pergi hospital tu segala penyakit dah ada. Dia bagi tahu Datuk ni last term, luruh balik tulang belakang dia. Hilang semua penyakit tu. Kuasa. Ya. Sebab tu bila kita sebut waktu belajar, jangan buang masa fikir soal politik. Mungkin kita ada kecenderungan kepada mana-mana golongan, yang tu hak masing-masing. Ya, tapi jangan buang masa. Ya, sebab perkara ni dia takkan habis. Ya, madamatis samawati wal ardh. Selagi wujud manusia, selagi itu manusia akan berpolitik. Ya. Dan jangan duk sibuk penyakit. Ya, ni yang tak akhir nak sebutlah. Penyakit akhir zaman sekarang ni. Ramai orang kejar glamour atas macam-macam gelaran. Ya, zaman Facebook, Twitter, TikTok, Instagram dan sebagainya. Menyebabkan orang gila, ya, untuk diketahui orang lain apa dia buat hari itu. Bukan bererti kita tak boleh share benda-benda yang ada istifadah dia, tapi diri kita sendiri. Ya, jangan kita tenggelam pada perkara-perkara yang seperti itu. Jadi ana rasa anda dah terlebih panjang masa, memadai setakat itu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.